Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Yang saya muliakan, hormati Fadil Profesor Dr. Shanul Basri, Datuk-Datuk, Tansri, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuliah kita dapat kita adakan seperti biasa dengan izin dan inayah Allah Subhanahu Wa Taala dan taufiknya. Seperti biasa, kuliah kita bagikan kepada tiga aktiviti kita dalam kuliah. Pertama, kita baca surah Al-Fatihah dengan riwayat Hafs an Asim. Kemudian yang kedua, kita akan baca sebahagian daripada apa yang ditulis oleh Ustaz Idrus Abidin dalam kitab beliau Tafsir Surah Al-Fatihah. Dan saya lupa Prof, kita dah sesi ke berapa ni sebenarnya? Sesi ke berapa Saya pun tak kira. Mana mungkin siri yang ke-5, 6 macam itu ya. Lebih kurang lah. Bukan 5, 6 kuliah kita. Jadi kita masih lagi dalam surah Fatihah. Berkemungkinan sesi kita sampai pada 20 sesi ni rasanya. Ya, okey. Jadi kita pertama baca surah Fatihah, betulkan bacaan mengikut riwayat Hafs an Asim. Yang kedua, kita akan baca sedikit daripada apa yang ditulis oleh Ustaz Idrus Abidin Hafizahullah dalam kitab beliau Tafsir Surah Al-Fatihah. Dan dah ramai pun di kalangan kita kitab sampai. Saya pun kitab dah sampai, Alhamdulillah. Yang ketiga adalah kita mengadakan aktiviti tadabbur. Dan hari ini kita ada homework minggu lepas, iaitu tadabbur berkaitan dengan menolak kesilapan, kesesatan atau penyelewengan yang berlaku di atas muka bumi ini daripada surah Al-Fatihah. Okey, sesi pertama. Kita mula dengan bacaan surah. Nak saya mula macam biasa ke atau terus ya? Kalau nak cepat kita terus lah. InsyaAllah. Ustaz baca dulu ke? Nak bagi muslimat ni dengar. Okey, insyaAllah. Jadi saya mula dengan baca. Dan kalau yang kali pertama masuk, jangan terkejutlah. Saya bukanlah ahli dalam bab qiraat. Ini cuma sekadar seperti kita bincangkan seperti awal. Dan dalam bab ini, oleh kerana apa yang saya baca adalah apa yang saya bacakan depan guru saya Al-Fadil Syekh Ustaz Dr. Ibrahim Nur Saif Hafizahullah. Dan beliau telah mengijazahkan riwayat tersebut kepada saya, dan atas permintaan untuk saya berikan ijazah kepada sebahagian yang ingin mendapatkan riwayat tersebut. Jadi saya akan baca dengan sekadar, kerana saya bukanlah yang bertalaqi penuh seperti mana yang jadi satu kelebihan yang Allah berikan kepada sebahagian daripada kawan-kawan saya. Jadi yang ada pada saya adalah bacaan yang memang belajar sendiri kebanyakannya, kemudian baca di depan Syekh. Di depan Syekh, dan Syekh sehinggalah Syekh mengijazahkan bacaan, maksud saya diijazahkan bacaan riwayat Hafs an Asim secara penuh. Cuma untuk kuliah kita saya hanya dapat berikan ijazah dalam surah Fatihah, kerana itu sahaja yang dapat saya dengar daripada tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun ijazah saya dapat berguru saya ijazah umum. Ya. InsyaAllah kita mulakan dengan saya baca dulu, kemudian Prof minta yang sebaik pilih seorang, kemudian kita masuk kepada sesi tafsir surah Fatihah, kemudian sesi tadabbur insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah, ini secara umumnya. Walaupun al-dallin sebenarnya kalau boleh nafas panjang lagi cantik, cukupkan sempurna 6 harakat itu lebih baik. Tapi oleh kerana dalam riwayat Hafs bin Asim yang diriwayatkan tidak adanya waqaf di tengah-tengah ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau saya biasa kalau dalam solat sebagainya saya akan berhenti situ. Tapi oleh kerana riwayat Hafs bin Asim memang tidak ada berhenti, jadi baik siapa yang nak baca kena baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin secara sempurna. InsyaAllah silakan Prof pilih soalan. Betul. Kak Siti tu. Silakan, Baca. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Puan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cik Siti Aisyah. Barakallahu fiki. Ahsanallahu ilaik. Dalam bacaan tadi, alhamdulillah bacaan riwayat Hafs seperti umum. Cuma seperti biasa dalam setiap bacaan ada sebahagian daripada perkara yang perlu dibetulkan. Pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Secara tidak sengaja kita biasa menyamakan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim dengan sebutan Rahman Rahim. Yang tepatnya Rahman pertama memang ha itu berbaris mati, Ar-Rahman, Bismillahirrahman. Manakala Rahim, ra dengan ha tidak bersambung. Ra sendiri, ha tersendiri. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Him tu kita mula hi tu bila kita kasrah ha. Jadi ra dengan ha tidak bersambung. Jadi kita berbeza dengan Ar-Rahman. Jadi secara tidak sengaja selalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi macam Rahim. Asalnya adalah Rahim. Him itu sahaja yang bunyi ha. Ra seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi him tu yang kita tadi. Itu pertamalah yang perlu dibetulkan. Dan tak apa. Positif tak perlu ulang balik. Itu teguran umum saja. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Tadi juga di situ ada terbawa kalimah Ar-Rahim tu dengan hak tu dimatikan. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin juga terbawa maliki. Kaf itu seperti dimatikan. Biasa kita ini juga terbawa dengan kebiasaan kita dah biasa dengar malik. Maliki yaum jadi dia sebut maliki yaum jadi maliki yaum. Lik jadi lik bukan li. Sepatutnya maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Memang kita baca maliki yaumiddin, tapi dari segi kebiasaan bila kita dah biasa baca, kita tak perasan sebenarnya kita dah masukkan kasrah tu, dah kita dah seolah-olah kaf tu berbaris mati. Itu biasalah maliki yaumiddin, sebenarnya maliki yaumiddin. Jadi caranya kena li penuh tu, maliki yaumiddin.
yang kedua, yang ketiga. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu tadi dunya tanpa sengaja juga dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa iyya. Du tu pendek. Yang ini biasa. Iyyaka na'budu kadang-kadang orang tak sengaja panjangkan ni sebab bila kita nak fokus betul pada tu kadang-kadang kita terbawa-bawa panjang. Sepatutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Du pendek. Dan yang lain saya rasa tidak ada perkara yang besar yang perlu dibetulkan lah, insyaAllah. Tapi bacaan Puan Siti tadi bacaan yang baik sebenarnya. Bacaan yang baik. Alhamdulillah. Sementara sekarang yang baca semua Masya Allah. Nampak mana betul lah surah Fatihah ni kita dah baca berjuta-juta kali. Mana kita masuk, kenapa kita dah buat surah Fatihah? Surah Fatihah adalah surah yang kita baca dah berjuta-juta kali. Malah mungkin sebahagian daripada kita dah baca bilion kali. Ada yang mengamalkan surah Fatihah sebagainya sebab sehari semalam pun kita, kalau saya secara personal seperti sebutlah, lebih kurang 5 juta lah. Kalau yang tu yang kita yang perasan. Jadi insyaAllah itu saja Puan Siti. Tahniah, barakallahu fikum. InsyaAllah Terima kasih Ustaz. Bersama-sama nama-nama yang dah baca nanti insyaAllah di hujung kuliah atau bila kita kumpulkan semula, tulis semula. Dan saya akan tuliskan riwayat saya bertulis lah. Mana sanadnya insyaAllah. Okey, kita masuk pada sesi kedua. Sesi membaca kitab yang membincangkan kitab yang ditulis oleh Ustaz Idrus Abidin. Sini kan. Minggu lepas kita baca isti'adah. Okey, sebelum kita masuk pada isti'adah, apa yang dia secara detail sebelum masuk basmalah berkaitan dengan isti'azah. Sebelum saya paparkan saya ini dulu. Bab a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita buat sekali ya. Saya stop share screen dulu. Macam mana stop? Okey. Screen dah keluar pada tuan-tuan ke? Screen? Dah tak ada, dah stop dah. Dah ada stop. Okey. InsyaAllah. Jadi bab isti'adah ada beberapa perkara penting berkaitan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang perlu diberikan penekanan dan dibuat nota. Sama nota tercatat dalam kertas ataupun simpan dalam minda. Pertama, kita bab isti'adah ianya adalah sebahagian daripada bahagian-bahagian doa. Dan bahagian doa dalam doa ada banyak bahagian. Seperti Ibn Qayyim kata, ada doa tak lari pada empat jenis. Doa 4 jenis. 2 berkaitan dengan urusan dunia, 2 berkaitan dengan urusan akhirat. Doa yang pertama untuk cari kebaikan dunia. Doa yang kedua, ni bab doa masalah kita. Jadi doa secara umum doa terbahagi pada 2. Satu doa ibadah, yang kedua doa masalah. Ini yang umum. Doa ada dua. Satu ulama panggil doa ibadah, doa ibadah. Yang kedua doa masalah. Doa masalah, doa permintaan. Jadi kita berdoa kenapa? Ada 2 sebab. Sebab pertama sebab kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah masuk tandas, kita baca doa. Kita nak keluar rumah, kita baca doa. Kita nak buat apa sekalipun kita baca doa. Dan sebahagian badannya kita baca sebab apa? Sebab nak cari pahala semata-mata. Sebab ibadah adalah doa. Ad-du'a'u ibadah. Doa adalah ibadah. Ini pertama. Doa yang kedua, doaul masalah. Arab panggil doa masalah. Doa masalah atau istilah syarak doa masalah ialah doa permintaan. Yang kita minta. Ada hajat yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil doa masalah. Masalah dalam bahasa Arab bukan bererti masalah sahaja.
bukan ke masalah ada problem, bukan problem. Masalah adalah permintaan. Masalah artinya permintaan, doa untuk permintaan. Dan doa permintaan tak lari daripada 4 tujuan. Kata Ibn Qayyim rahimahullah. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita digabungkan secara keseluruhannya, dikumpulkan, boleh dibahagikan kepada 4. Pertama, doa untuk mendapat kebaikan dunia. Doa pertama. Yang kedua, untuk dijauhkan daripada kejahatan di dunia. Atau dijauhkan daripada kejahatan musuh dan sebagainya. Yang pertama, untuk cari kebaikan, minta dapat kebaikan, minta segala-galanya, minta kaya, minta dipermudahkan urusan, minta lulus periksa dengan cemerlang, minta dapat projek, minta dimudahkan apa-apa saja kita punya urusan dunia. Doa kedua adalah minta dijauhkan daripada keburukan-keburukan dan kejahatan di dunia. Semua sekali lah, perkara-perkara buruk, musibah termasuk penyakit. Jenis ketiga, doa ketiga ialah meminta untuk dapat kebaikan akhirat. Minta mudahkan dapat masuk syurga. Paling tinggi sekali minta Firdausil A'la, Firdaus yang paling tinggi. Minta dapat telaga Kautsar, dimudahkan di padang mahsyar, dipayungkan pada mahsyar, dapat masuk syurga tanpa hisab, dapat rasa telaga Al-Kautsar, dapat syafaat Nabi SAW, dapat segala kebaikan akhirat. Dan yang keempat adalah minta dijauhkan daripada keburukan di hari akhirat. Dijauhkan daripada api neraka, dijauhkan daripada disusahkan di mahsyar, dijauhkan daripada dimalukan di padang mahsyar, dijauhkan daripada ketakutan di hari akhirat, di hari mahsyar, dijauhkan daripada muflis di hari akhirat, kerana seseorang yang beramal banyak tapi muflis. Ada orang yang memang tak bawa amal, ada orang bawa amal banyak tapi muflis, dan macam-macam keburukan akhirat. Jadi sejauh mana kita mampu berdoa, sejauh mana kita mengenali perkara-perkara ini. Jadi orang yang paling banyak berdoa untuk kebaikan akhirat bila dia ada ilmu tentang apakah kebaikan yang wujud di hari akhirat. Jadi dia tahu satu persatu kisah daripada mahsyar keluar, sampailah dia masuk syurga, neraka, dalam syurga ada apa, segala peristiwa dan keadaan yang diceritakan dalam hadis Nabi SAW. Semakin banyak kita tahu tentang hari akhirat, maka makin banyak doa kita, permintaan kita untuk dapatkan kebaikan akhirat. Semakin banyak kita tahu dari tentang ilmu berkaitan dengan bahaya-bahaya yang menimpa manusia di hari akhirat, makin banyak doa kita untuk akhirat. Tapi kalau diberikan, kita minta pada Allah, doa kita cuma ya Allah ya Tuhanku projek, ya Allah ya Tuhanku aku, artinya ilmu kita hanya fokus pada dunia. Tak ada masalah. Semua keempat jenis doa disyariatkan. Cuma kalau diberikan peluang untuk kita meminta, kat mana yang kita minta lebih, itu menunjukkan bahawa sejauh mana ilmu kita tentang perkara tersebut, dan yang kedua sejauh mana keprihatinan kita terhadap perkara yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa ada dua jenis. Satu doa ibadah, doa semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Nabi ajarkan kita berdoa. Kita berdoa pada hari sekian. Oh, start hang. tak lari pada 4 jenis. Okey. Dan doa untuk meminta perlindungan daripada kejahatan itu, mana ada bab dalam bab, kalau dibahagikan 4 tu boleh dipecahkan pada 2. Satu minta kebaikan, yang kedua berlindung daripada keburukan. Kalau kita tak masukkan dunia akhirat lah, maksudnya dalam bab 4 tadi boleh dipecahkan lagi, boleh digabungkan lagi. Doa ada 2 jenis. Satu untuk minta kebaikan, yang kedua untuk minta dijauhkan daripada keburukan. Dalam bab minta dijauhkan daripada keburukan, ada dua istilah penting yang
yang saya ingatkan pada minggu lepas. Doa minta dijauhkan daripada keburukan, ada dua istilah penting yang kita perlu faham. Doa yang pertama dinamakan sebagai doa al-isti'adzah, dan doa yang kedua ialah doa al-istighathah. Ada dua. Al-isti'adzah yang pertama, al-istighathah yang kedua. Nak jauhkan daripada keburukan. Bezanya kat mana? Al-isti'adzah minta perlindungan. Apa arti perlindungan? Minta Allah lindung kita daripada kejahatan musibah yang belum menimpa kita. Yang kita khawatir, kita takut dia menimpa kita tapi tak lagi menimpa kita. Kita minta dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang merebak. Antaranya penyakit COVID-19. Kita minta dijauhkan daripada sihir-sihir. Minta dijauhkan daripada semua makhluk jahat. Minta dijauhkan daripada hasad, sifat hasad, dengki dan musuh dan sebagainya. Ini namanya isti'adzah. Iaitu kejahatan belum menimpa kita tapi kita khawatir dan takut. Dan isti'adzah ni kalau dilihat dari segi arahnya ada dua jenis. Satu, kejahatan dari luar yang kita minta kepada Allah isti'adzah dalam surah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, daripada makhluk jahat, daripada kejahatan-kejahatan yang berlaku pada waktu malam, daripada wa min syarri naffatsati fil 'uqad, kejahatan perempuan-perempuan yang melakukan sihir, yang tiup di tali sihirnya, dan yang keempat, kejahatan yang datang daripada orang-orang yang dengki. Ini semua dari luar. Yang kedua, kejahatan dari dalam, yang kita minta lindung dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nas. Kejahatan dari dalam, iaitu kita sendiri yang buat jahat. Kita sendiri yang berpemikiran buat jahat kerana dihasut oleh syaitan. Ini juga dinamakan isti'adzah. Manakala al-istighathah juga doa kepada Allah untuk dijauhkan daripada musibah dan kejahatan. Namun bezanya dengan isti'adzah kejahatan dan musibah belum sampai. Belum tiba. Kita khawatir, kita minta Allah lindung. Istighathah bila kita ditimpa dengan musibah. Ada orang dah sakit. Ada orang dah dikepung oleh musuh. Ada orang sedang berperang. Ada orang yang sedang ditimpa dengan pelbagai jenis ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita angkat tangan berdoa kepada Allah untuk diselamatkan, dilepaskan daripada kejahatan yang mencengkam, namanya al-istighathah. Al-istighathah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha qayyum, aku meminta istighathah pada kamu. Ya Hayyu bi rahmatika astaghith. Dengan rahmat dan belas kasihanmu ya Allah, aku mohon mudahkanlah urusanku atau keluarkanku daripada masalah ini. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku beristighathah. Jadi kalau lepas ni kita jumpa istilah istighathah, tahu dah apa makna dia. Pada istighathah. Dan kebiasaannya istighathah dia berkaitan dengan kita seru nama Allah. Okey. Sekarang fokus kita pada isti'adzah dulu. Isti'adzah. Bab istighathah nanti kita akan jumpa dalam tadabbur sesi yang lain, surah yang lain. Sekarang isti'adzah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita, memerintahkan kepada kita ketika memulakan bacaan Al-Quranul Karim, bila kamu ingin memulakan bacaan Al-Quranul Karim, hendaklah kamu beristi'adzah dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang dirajam. Jadi kita mula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'adzah. Okey, bab isti'adzah, apa yang perlu kita tahu? Ini mukaddimah sebelum kita masuk baca buku detail. Ulama sebut isti'adzah ada 4 rukun. Okey. Sampai sekarang masih boleh tangkap kadang kalau kita bagi banyak ni, lama-lama kita syarah bagi terbahagi pada berapa
Oh, Ustaz je internet ni tak Bahagian bagus. orang kata Ustaz. Hang. Saya dah tak tahu dah kat mana. Fokus pada isti'azah saja. Sah. Betul tu tak? Tak diiktiraf. Contohnya kalau solat, orang yang solat dia tak nak rokok, dia sujud je. Dia tak solat tu sebenarnya. Dia tak buat rukun. Tapi kalau itu mana rukun-rukun solat. Tapi kalau syarat sah solat, dia sembahyang sempurna. Nampak orang semua kata, betul lah dia sembahyang. Rupa-rupanya tak wuduk. Penghujungnya tak sah semua. Penghujungnya yang tak cukup rukun ke, tak cukup syarat ke, dua-dua tak sah. Tapi bezanya apa? Rukun ni dia sebahagian daripada perbuatan itu sendiri. Maksudnya kalau tak ada, tak jadilah. Tapi kalau syarat, jadi. Tapi hukumnya tak sah. Atau hukumnya tak sempurna. Atau kata rukun adalah sebahagian daripada ibadat itu sendiri. Syarat adalah perkara wajib tapi dia bukan sebahagian daripada perbuatan ibadah yang dibincangkan. Okey, bab isti'adah ada 4 rukun. Artinya tak cukup 4 rukun ni tak dinamakan isti'adah. Rukun pertama al-musta'adu bihi. Bahasa Arab panggil al-musta'adu bihi. Atau yang kita meminta perlindungan daripadanya. Allah. Yang pihak yang kita meminta perlindungan daripadanya. Dalam konteks ini Allah. Dinamakan al-musta'adu bihi. Yang kedua, al-musta'iz. Dia panggil al-musta'iz. Orang yang meminta perlindungan. Maknanya hamba lah kita. Ada pihak, ada yang meminta, ada yang diminta. Yang meminta namanya al-musta'iz. Yang diminta namanya al-musta'adu bih. Kenapa bincangkan benda ni Ustaz? Pening je detail kan? Ada beza. Ketika Nabi SAW meminta dan minta kepada Allah, bila Nabi sendiri diperintahkan untuk minta, Nabi minta kepada Allah dan minta dengan lafaz sekian. Bila kita akan nampak kekuatan dapat kita tarjihkan manakah lafaz isti'azah yang paling sempurna dan sebagainya. Ada perbincangannya. Tapi kita untuk permulaan terima dulu 4 rukun ni. Pertama, al-musa'adu bihi, yang diminta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang diminta perlindungan dengannya. Yang kedua, al-musta'iz, yang meminta, iaitu hamba yang meminta perlindungan. Yang ketiga, al-musta'adu minhu. Tadi al-musta'adu bihi, yakni al-musta'adu minhu, iaitu sesuatu yang diminta agar jauhkan ia daripada kita. Konteks ni sekarang syaitan lah, syaitan. Sakit corona itulah al-musta'azu minhu. Dan yang keempat, sirah. Sirah artinya lafaz. Siratul isti'adah. Jadi dalam bab isti'azah, kita akan bincangkan 4 perkara ni. Pertama, al-musta'adu bihi, yang kita minta perlindungan hanya Allah SWT. Haram untuk kita beristi'azah daripada selain Allah SWT. Dalam bab yang menjadi khususiah Allah SWT. Bab yang memang Allah sahaja yang mampu tolong. Sekarang ni, kita nak minta perlindungan daripada syaitan. Syaitan yang jahat. Jadi syaitan ni musuh kita. Kata Ibn Qayyim, musuh kita ada 2. Satu musuh tarahu bi'ainaik. Musuh yang kamu nampak dengan kedua mata kamu. Yang kedua, musuh yang kamu tak nampak. Malam tarah, kamu tak nampak. Musuh yang kamu nampak, kata Ibn Qayyim, kalau kamu mampu, kamu lawan. Kita nampak apa? Nampak benda buruk yang kita nampak dan kita mampu, kita pukul. Kita nampak ulat, kita nampak lipan, kita nampak apa lagi? Ular. Kita nampak kejahatan-kejahatan. Kalau kita nampak, kita akan lawan.
Yang kedua, kalau kita tak mampu, kita nampak tapi kita tak mampu, kita lari. Nampak singa, lari. Nampak gajah mengamuk, kita lari. Musuh yang kedua, musuh yang kamu tak nampak. Atau yang kita tak tahu. Yang tak nampak termasuk corona lah, kita tak nampak. Kalau kita nampak, kita termasuk penyakit-penyakit, termasuk qada-qadar yang buruk. Yang paling utama, musuh yang tak nampak atau kejahatan yang ada kejahatan kita nampak yang tak nampak. Dan berkaitan dengan musuh-musuh yang kita tak nampak, yang jelas adalah syaitan. Syaitan ni, dia dah berjanji, dia dah bertekad akan serang kita terus-menerus. Ini janji dia. Janji dengan siapa? Janji dia, sumpah dia depan Allah. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ. Apa kata syaitan? Dia janji dengan Allah, dia kata, kemudian aku akan goda dia, aku akan datang serang mereka dari arah depan mereka. لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ, dan dari belakang mereka. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ, dan daripada kanan mereka. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, dan daripada kiri mereka. Segenap arah serangan berlaku. Tapi musuh yang sentiasa menyerang ni, kita tak nampak, kita tak perasan. Jadi nak minta tolong siapa? Takkan nak minta tolong ayah kita, ayah tolong jaga saya dari syaitan, ya ayah kita pun tak nampak syaitan. Dalam bab ini kita hanya minta dengan Tuhan yang melihat, yang maha melihat segala sesuatu, antaranya nampak syaitan dan tahu segala tipu daya dia. Maka kita mesti berlindung dengan yang maha sempurna, yang maha kuat, yang mampu. Sebab itulah dalam bab isti'adzah, bab istighatsah, kita gunakan nama Hayyu ya Qayyum. Allah tu maha hidup dan Allah maha Qayyum. Qayyum artinya maha sempurna sifatnya dan segala kesempurnaan yang lain bergantung kepadanya, dan maha melakukan dan segala perbuatan yang lain hanya dengan bantuannya. Hatta pergerakan syaitan dengan izin Allah SWT. Allah dah jadikan kita bergerak kat dunia, syaitan pun bergerak kat dunia. Namun semua sekali dengan izin Allah. Syaitan berjanji untuk serang kita. Kita pula bergerak, tak nampak dia, maka kita berlindung dengan Allah. Bila Allah minta perlindungan pada Allah, menyebabkan Allah SWT pelihara kita pada dia. Kalau Allah pelihara kita daripada dia, maka terselamatlah kita daripada gangguan syaitan. Jadi syaitan adalah musuh yang kita tak nampak. Sebab tu bab bincang al-musta'adu bihi, bab beristi'azah daripada syaitan, daripada perkara-perkara bab isti'azah hanya boleh kita meminta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bilakah apakah lafaz sirah isti'azah? Ini yang kita baca daripada kitab buku Ustaz Idrus Abidin, lafaz-lafaz isti'adah. Yang kedua, sirah yang kedua, bila perlu kita isti'adah? Bila kita minta perlindungan kepada Allah, kalau dilihat kepada sunnah, banyak tempat. Saya ringkaskan pada 5 tempat yang utama. Juga ada dalam nota yang kita baca minggu lepas. Pertama, ketika ingin memulakan bacaan Al-Quranul Karim. Bila kita nak mula bacaan Quran Karim, Allah kata fasta'iz billah, beristi'azahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila kita marah, bergaduh, ada masalah, tak puas hati dengan orang, waktu tu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa ajar? Nabi ajar. Hadisnya kita dah baca pada minggu lepas. Seorang lelaki yang dua orang yang bergaduh dekat dengan Nabi, salah seorang badannya, mukanya jadi merah, tengkuknya jadi tegang. Nabi kata dia sesungguhnya ada satu kalimah, kalau dia tahu, kalau dia baca, dia akan hilang apa yang terdapat pada dirinya sekarang, itu kemarahan. Iaitu Nabi ajarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kedua. Ketiga,
kita beristiazah ketika kita masuk ke tempat yang diketahui tempat tinggalnya syaitan, iaitu dalam tandas. Ketika kita masuk ketika inda dukhulil khala', masuk ke tempat-tempat kotor, tempat najis. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minta Allah lindung kita daripada syaitan-syaitan yang jantan, jahat, syaitan-syaitan yang keji. Dari sama ada yang jantan atau yang betina. Yang keempat, diminta kita berlindung pada Allah, isti'azah, adalah ketika bersama dengan pasangan. Allah menjannib syaitan, Allah menjannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami daripada syaitan dan jauhkan kami daripada zuriat yang kamu rezekikan hasil daripada hubungan. Jadi isti'azah dua perkara. Pertama, ketika seseorang bersama isterinya, kalau dia tidak berdoa, dikhawatiri syaitan masuk campur. Dan yang kedua, dikhawatiri kalau direzekikan anak itu diganggu syaitan sejak daripada awal. Itu yang keempat, tempat yang perlu kita isti'azah. Yang kelima, tempat kelima adalah ialah ketika kita melihat perkara-perkara yang menakutkan kita. Musibah-musibah semua sekali yang tersebut dalam surah Al-Falaq. Apa sahaja yang bila kita rasa takut, minta perlindungan isti'azah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, saya kata lima, last yang sebut enam. Yang keenam, kita beristi'azah ketika kita tiba di suatu tempat baru. Tempat baru, turun, singgah di satu tempat. Tempat baru. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca doa isti'azah. Dan tiap-tiap tempat ni sebenarnya ulama bincangkan apakah sirah yang terbaik. Itu pentingnya kita bahagi-bagikan rukun ke atas tu. Sirah. Ada tempat kena baca auzubillah saja, ada baca auzubillahi minasyaitonirrajim, ada tempat baca auzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim, ada tempat baca doa-doa, ada tempat yang baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, ada tempat yang kita baca. Itu semua bab sirah. Sirah ni adalah kita rujuk pada lafaz Nabi, apa yang Nabi ajarkan. Dan sirah yang paling sempurna adalah dalam bab sirah, ada sirah yang sempurna dan ada sirah yang cukup. Ia pada siratul mujzi'ah cukup. Ada yang sirah sirah yang sempurna, iaitu sirah yang siratul kamal yang sempurna. Kalau sirah contoh, kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitan. Katalah kita baca a'udzubillahi minasyaitan. Cukup tak? Kita tak sebut ar-rajim. Boleh ke tidak? Boleh. Tapi ini cukup syarat. Cukup syarat apa? Cukup 4 rukun tadi. Aku berlindung. Al-Musta'iz ada. A'udzubillah. Berlindung dengan Allah. Rukun kedua ada. Minasyaitan. Al-Musta'azu minhu ada. Minasyaitan. Ini cukup dah. Dengan lafaz kita sebut. Bukan dalam hati je. Takut, tak sebut a'udzubillah. Takut, tak sebut, tak kira isti'azah. Isti'azah wajib baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitan. Sebab tu kalau baca a'udzubillah tanpa sebut minasyaitan, sirah tu kurang sempurna. Sirah yang sempurna cukupnya 4 rukun tadi. Okey. Kalau didetailkan, artinya seperti mana Nabi ajar. Apabila al-musta'adzu minhu dengan al-musta'adzu bihi didetailkan. Contoh kita baca a'udzu billahi minasyaitan, kita tambah ar-rajim. Artinya kita bukan setakat berlindung daripada syaitan, kita sifatkan syaitan yang direjam. Seperti mana dalam sirah yang diajarkan. Ada dalam sirah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bila sebut minasyaitanir rajim, artinya lafaz ini lebih sempurna. Sebab kita menerangkan kenapa kita minta Allah jauhkan kita daripada syaitan. Sebab syaitan ni direjam. Jadi kita sifatkan syaitan dengan ar-rajim adalah lebih sempurna berbanding dengan kita hanya sebutkan syaitan saja. Ini sirah itu lebih sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita sifatkan pula Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita minta dengan Allah? Ada setengah lafaz Nabi ajarkan a'udzubillah as-sami' al-alim. A'udzubillahi as-sami' al-alim. Allah pula kita detailkan. Kenapa kita minta dengan Allah? Sebab Allah Maha mendengar dan melihat. Syaitan kita tak nampak, tapi kita berlindung dengan Tuhan yang nampak. Kita kita dikepung oleh musuh. Kawan kita tak dengar. Kita jauh daripada kawan-kawan, jauh daripada keluarga, jauh daripada senjata. Tapi Allah Maha melihat. Sebab itulah bila kita isti'adzah, setengah berlafaz, Nabi SAW ajarkan kita, bila sebut a'udzubillah, tambah sifat Allah, nama Allah, As-Sami'. A'udzubillahi as-Sami'il alim. As-Sami', Allah Maha mendengar. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Jadi, bila kita baca dengan faham, a'udzubillahi as-Sami'il alim, artinya kita dah melindungkan Allah dan kita sebutkan sifat-sifat yang ada kaitannya dengan nama-nama Allah yang ada kaitannya dengan permintaan kita. Iaitu Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. A'udzubillahi as-Sami'il alim minasyaitonir rajim. Lepas tu bila untuk bacaan Quran, Allah dah ajar dah. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Lafaz Quran memang lafaz Quran paling sempurna kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim untuk Quran. Dan untuk ada ulama kata untuk baca zikir, nak start zikir sebagainya, ada ulama yang mengutamakan a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Zikir pagi petang dan sebagainya untuk permulaan itu sebagaimana ulama berpandangan demikian ataupun surah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setengah daripada lafaz Nabi SAW ajarkan kita lafaz lebih daripada itu. Sehingga disebutkan perbuatan syaitan. Kita baca a'udzubillahis sami'il alim. Allah, aku berlindung dengan Allah yang bersifat yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang direjam. Kita sambung lagi. Kita kata min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Syaitan ada tiga kerja dia. Dia goda kita, dia ganggu kita dengan tiga cara. Pertama dengan hams, dengan hamzihi. Syaitan ni hams, dia usik. Min hamzihi. Dia wa nafthihi. Tiupan dia. Wa nafthihi, dan ludah dia tiup juga. Bahasa mudahnya, syaitan ni kerja dia buat tiga kerja utama. Hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi. Tiga ni didetailkan oleh ulama dengan pelbagai pandangan. Cuma Nabi dalam lafaz ni Nabi ajarkan kita minta berlindung daripada Allah. Sebutkan nama Allah As-Sami'ul Alim. Kemudian daripada syaitan. Syaitan tu ar-rajim. Tambah lagi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan tambah ni jangan suka-suka lah. Kita sebut tambah ni itu Nabi dah ajar. Jangan buat lepas ni. A'udzubillahi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tambah lagi bahasa Melayu keluar dah. Dia buat jahat, dia buat ke anak aku, dia buat ni. Itu Tok Bomoh. Tok Bomoh punya cerita, cara sirah tu. Sebab tu bab sirah kita perlu tahu. Keempat, hatta sirah, cara untuk baca Nabi dah ajar. Yang sempurna. Cuma tinggal kita ambil daripada hadis Nabi SAW, praktikkan kat mana. Bukan bererti bila kita tahu ni, tahu dah ada sirah, ada 4 rukun. Aku nak tambahlah rukun keempat ni sirah, aku buat sirah lain. Tak. Sirah dan cara bacaan, cara sebutan tu Nabi dah ajar, kita ikut saja. Kita ikut. Kadang-kadang setengah dari lafaz isti'azah didetailkan apa? Didetailkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi ajarkan. Kita baca a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim.
Ketika doa masuk masjid. Antara Nabi ajar pun hadis Amr bin As, kita baca a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ulama bincangkanlah kenapa nama Allah kat sini detailkan ketika masuk masjid, dan lafaz-lafaz isti'adzah dan tempat-tempatnya ni perlu kepada fiqh yang tersendiri. Jadi perlu pada ilmu yang tersendiri. Ada sirah-sirah yang lain yang Nabi ajarkan, ini secara ringkas sebahagian pada sirah. Daripada ni, kenapa saya detailkan macam ni? Nak beritahu bahawa ketika ulama pecahkan 4 rukun, tiap rukun dibincangkan dalam ketika kita belajar tadabbur dan tafsir. Bila kita temukan, bila Allah kata qul, katakan wahai Muhammad, a'udzubillah, artinya Nabi Muhammad sendiri diminta untuk Allah lindungkan diri baginda daripada syaitan. Qul a'udzu birabbin nas. Kalaulah Nabi yang syaitannya Allah dah tundukkan, Nabi yang maksum, Nabi yang paling sempurna, Allah suruh Nabi lagi minta isti'adzah, kita ni paling patutlah berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan keliling kita. Kadang-kadang syaitan dari dalam diri kita. Syaitan dalam diri Nabi tak ada, syaitan ada ditundukkan. Dah Islam dah. Jin kat ni, qarin Nabi. Qarin kita ni confirm tak Islam, confirm jahat. Jadi kalau Nabi sendiri Allah suruh minta perlindungan, lebih layak kita minta perlindungan kepada Allah. Sebab tu dalam bab doa, kita tahu ada bab doa isti'adzah, minta kebaikan, minta jauhkan. Ini semua dibincangkan. Kalau nak tengok detail lagi, banyak buku lah, antara buku Syekh Abdul Razak berkaitan dengan fiqh doa. Ini antara buku-buku yang terbaik. Doa ni bila kita baca dengan kefahaman, kita baca, sebab tu lafaz doa, bila kita dah belajar dengan detail, lafaz doa yang jami' mani', lafaz doa yang sempurna, semua benda yang perlu disebutkan, dan tak ada benda yang disebut lebih daripada keperluan. Semua sekali, tak ada benda yang cerita lebih-lebih. Adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu doa dan bab zikir, kita ikatkan diri kita dengan doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan temukan dalam doa tadi mutiara-mutiara makna, dan juga yang paling penting sekali, doa tu datang daripada Allah. Allah yang ajar kita suruh berdoa dengan sebut, ikatkan diri kita dengan doa-doa begini. Artinya harap betul-betul berpegang teguh dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang kata, Ustaz, kalau kadang-kadang ada Ustaz tegur, doa ni tak sahih lah, amal tak sahih. Kita jadi mengamuk. Bila kita amal, sebab apa? Sebab daripada awal lagi kita tak pilih betul-betul. Menyebabkan dia dah beramal 2-3 tahun, tiba-tiba orang kata tak sahih. Tak mengamuk kita. Puncanya bukan sebab orang tu, salah orang tu. Salah kita tak pilih awal-awal. Jadi cara yang terbaik, ketika nak beramal, pastikan kita beramal dengan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. Bila kita beramal dengan apa yang diajarkan Rasulullah, orang nak cerita apa sekalipun, kita tahu. Ini Nabi ajar, tenang. Nabi ajar, sunnah Nabi, doa yang Nabi ajar pasti sempurna. Cuma tinggal kadang-kadang ada doa yang Nabi ajar kita tak tahu. Belajar lagi lah. Belajar lagi. Doa dan zikir yang paling sempurna adalah doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, saya terlupa. Minggu lepas saya sebut. Waktu isti'adzah, nak baca auzubillahi minasyaitonir rajim bila kita lupa. Bukan kita kadang-kadang kita lupa, Allahumma salli ala Muhammad. Semalam Ustaz cakap Allahumma salli ala Muhammad. Selawat tu betul lah, umum. Selawat ni umum, kita minta dengan Allah. Tapi yang paling penting sekali waktu lupa, kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab ayat-ayat Quran dan hadis Nabi menunjukkan bahawa antara kerja syaitan adalah menjadikan kita lupa. Termasuk pembantu Nabi Musa, dia nampak dah, Nabi Musa kata kalau nampak benda pelik, nampak ikan ni hilang, ikan ni berjalan ke keluar, beritahu aku. Dia nampak, dia relax je, dia lupa. Nak beritahu Nabi Musa AS. Betul kata, wa ma ansanihu illa syaitan an adhkura. Tak ada yang lupakan aku, syaitan ni. Dia yang halang aku daripada ingat apa pesanan kamu. Jadi kita ni banyak lupa. Lupanya kita kerana apa? Kerana syaitan. Syaitan ni sentiasa lupakan kita kepada perkara baik. Kita duduk hari Jumaat. Dah waktu petang baru ingat kafi. Saya selalu dah waktu petang. Isteri saya kata dah tahu dah. Abang selalu baca petang. Sebab apa? Pagi selalu lupa. Kononnya nak baca malam Jumaat,
ada khilaf malam dengan siang. Siang muttafaq ittifaq. Tunggulah siang. Lepas siang tunggu pagi, ada kadang-kadang ada kuliah, ada program, ada sebagainya. Terus kosong je ajak kawan ngeteh, makan semua sekali. Ada kosong lagi ajak isteri borak dan sebagainya. Last sekali nak maghrib baru ingat. Kadang-kadang dah habis maghrib baru ingat. Dah masuk maghrib hari Sabtu. Ya Allah, tak baca surah Kahfi. Ni syaitan, kerja syaitan. Melupakan kita pada kebaikan. Dan kita selalu lupa. Kadang-kadang zikir pagi tak baca lagi. Tak lah, pagi tak baca zikir lagi. Tak baca istighfar 100 kali lagi. 70 kali lagi. Tak baca la ilaha illallah. Kenapa? Syaitan. Syaitan ni kerja dia melupakan kita terhadap kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita asyik lupa je, ya Allah tak ingat nak sedekah tadi. Ya Allah tak ingat nak solat duha. Ya Allah tak ingat nak ini, tak ingat. Tak sengaja pula terlupa. Memanglah betul lah. Allah tak berdosa. Tapi apa? Artinya syaitan kita dah kena game dengan syaitan. Syaitan lupakan kita. Sebab tu bila kita lupa sesuatu, kita diajarkan untuk baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini 7 tempat yang utama untuk kita baca surah, baca isti'adzah. Ini tajuk umum lah berkaitan isti'adzah. Dan isti'adzah kita dah baca minggu lepas. Saya tengok saya panjang cerita kat sini. Jadi saya nak tengok. Sampai Prof ingat ke Prof? Kita sampai muka surat berapa yang minggu lepas? Minggu lepas sampai sebelum kandungan surah tu. Muka surat 23. Muka surat 23. Basmalah, nak start basmalah. Kita dah masuk basmalah. F. Dalam buku tu muka surat 23 F. Okey. Saya nak tunjukkan kat skrin pula. Saya tak tahu kadang-kadang kenapa bila saya tekan share screen, dia tak keluar yang apa yang kita nak. Dipilih-pilih sendiri. Ni tak keluar. Tak keluar. Dia tak keluar. Okey, tak apalah, kita baca kat buku. Kita ada buku. Muka surat 23. Okey, tadi berkaitan dengan isti'adzah. Okay. Kita ada buku, lafaz-lafaz isti'adzah, surah isti'adzah. Kalau buka balik, ada disebutkan oleh penulis kita, Idrus Abidin. Sebagai berlafaz yang saya baca tadi dah. Okey. Kemudian basmalah. Kita tengok apa dibuat, apa gaya yang tengok muka surat 23 kat bawah. Bawah sekali. Ramai ke yang tak ada buku? Mungkin lah kot. Sekejap, kalau macam tu saya paparkan skrin. Cari juga cara untuk paparkan skrin. Sekejap. Okey. Skrin nampak ke skrin? Sekarang tak langsung? Tak nampak tak? Tak apalah, kita tengok sini lah. Saya dah buka dulu tapi dia bila saya tekan share, dia hanya keluar skrin yang depan mata saya ni je. Yang satu lagi skrin untuk PDF tak keluar. Biasanya kalau tekan share ni dia akan keluar. Tak keluar. Okeylah. Jadi kita tengok muka surat 23. Kandungan surah. F tu, yang bawah sekali. Itu letak pertama basmalah. Okey, dengan gaya yang ditulis oleh Ustaz Idrus Abidin, maksudnya beliau cenderung kepada pandangan bahawa basmalah adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Sebab beliau letakkan auzubillah di luar kandungan, letakkan auzubillah daripada luar kandungan, dan letak basmalah adalah sebahagian daripada kandungan surah Al-Fatihah. Jadi gaya penulisan beliau, walaupun beliau tak sebut, kita ketahui bahawa beliau bercenderung kepada pandangan bahawa Bismillahirrahmanirrahim adalah
sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Kita dah bincangkan ni pada awal dahulu, saya tak ulang balik. Okey, dalam bincangkan basmalah kita jumpa dua istilah yang selalu kita temukan. Satu, kita jumpa istilah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dikenali dengan lafaz basmalah. Dalam bahasa Arab dipanggil kalimah manhutah atau kalimah an-nahad. Ada istilah-istilah yang diambil daripada lafaz-lafaz zikir atau lafaz-lafaz tertentu. Lafaz yang panjang dipendekkan untuk mudah faham. Bismillahirrahmanirrahim disebut basmalah, bukan bismillah, basmalah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah dipanggil apa? Hayya 'ala. Hayya 'ala. Jadi kalau hayya 'alas salah, hayya 'alal falah dipanggil hayya 'ala. Bismillahirrahmanirrahim dipanggil basmalah. Okey. Kalau la ilaha illallah dipanggil, saya pun tak ingat. Kalau tahlil itu lafaz bukan nama halalah saja, halalah. Saya cek semula. Saya cek semula. Ada lafaz-lafaz kata la haula wala quwwata illa billah dipanggil hauqalah. Dan sebahagian daripada ulama seperti Al-Farra memanggilnya haulaqah. Mana baca haulaqah atau hauqalah artinya la haula wala quwwata illa billah. Bila kata hay'alah baca hay'alah artinya hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ini ada kalimah gaya atau panggil hay'al. Hay'al ialah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Sebab itulah orang Arab kadang-kadang contoh Bani Abdul Dar dipanggil Al-Abdari. Ni semua dari penggunaan bahasa. Yang detailnya tak perlu kita detailkan sangat. Cuma bila detailkan bab baca bismillah ni ada dua lafaz yang kita selalu jumpa dalam hadis. Pertama sebut basmalah. Yang kedua, Nabi sebut sebutkan nama Allah atau panggil tasmiyah. Bahasa kita at-tasmiyah. Okay. Jadi ada dua pandangan ulama. Kita kata kita sebelum memulakan sesuatu kerja, mulakan dengan basmalah ke sebut nama Allah, tasmiyah? Sebut nama Allah ke baca bismillah? Ada dua pandangan. Ada ulama yang bezakan antara dua. Tasmiyah adalah baca bismillah sahaja. Perkataannya bismillah. Sirahnya, lafaznya bismillah. Itu at-tasmiyah. Tapi kalau ada hadis dan ayat Quran sebut suruh baca bismillah, basmalah, maksudnya baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi lafaz bismillahirrahmanirrahim dinamakan sebagai basmalah. Tapi kalau kata sebut nama Allah, uskurusmallah, mana sebutlah nama Allah, waskurismallah, dan sebutlah nama Allah. Bila ada ayat Quran sebut tasmiyah, ada ulama kata itu adalah lafaznya bismillah. Mana tanpa ada bacaan yang sempurna, bukan dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu kalau kita tengok kepada perbincangan ulama, ada ulama kata nak mula makan baca apa, bismillahirrahmanirrahim ke baca basmalah atau baca bismillah? Lafaznya sebut nama Allah. Jadi ada ulama kata dia hanya baca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab ada ulama yang membezakan antara at-tasmiyah dengan basmalah. At-tasmiyah artinya bila Nabi kata sebut nama Allah. Basmalah bila disebutkan bacalah bismillahirrahmanirrahim. Bacakan bismillahirrahmanirrahim. Ini dua istilah. Nanti insya-Allah kita akan detailkan kemudian sebab kita dah 9:43. Minggu depan kita ulang balik Prof insya-Allah kat sini.
InsyaAllah, insyaAllah. Muka surat 23 kita bacakan bismillah. Hari ini kita masuk pada aktiviti ketiga kita, iaitu kita aktiviti tadabbur. Sesi ketiga kita ialah tadabbur. Okey, hari ini kita buat tadabbur. Minggu lepas kita buat tadabbur berkaitan dengan doa dan adab-adab doa dalam surah Fatihah. Betul? InsyaAllah. Betul. Okey. Ada kita dah sebut dah doa yang Allah ajarkan surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Dan dalam surah Fatihah mengandungi adab-adab berdoa. Kita dah sebutkan lebih kurang 13 hingga 15 adab yang disebutkan minggu lepas, semua sekali terkandung surah Fatihah. Berkaitan dengan ikhlas, mutaba'ah, al-ilhah, ulang-ulang balik permintaan, al-jazam, minta dengan pasti, bukan sambil lewa, al-azam, bersungguh-sungguh, hudurul qalbi, doa dalam keadaan hati yang hadir, bukan hati yang leka. Doa dengan dimulakan dengan as-sana, alhamdulillahirabbil alamin. Doa yang disertai dengan tawassul. 3 jenis tawassul dan ketiga-tiganya ada dalam surah Fatihah. Doa yang disertai dengan doa untuk orang lain, seperti ihdinas siratal mustaqim dengan amin, doa untuk orang lain. Doa yang bila didengar orang baca doa, kita baca amin, at-ta'min. Ini antara adab berdoa. Doa dengan kalimah-kalimah yang jawami'ul kalim, ihdinas siratal mustaqim. Doa yang antara sunat doa adalah dimulakan dengan taharah, mulakan dengan dalam kita doa dalam keadaan berwudu, ada wudu, kerana Al-Fatihah dinamakan as-salah. Juga doa yang didahulukan dengan selawat kepada Nabi SAW, dan juga beberapa adab-adab yang lain. Taubat didahului dengan taubat, iaitu mengiktirafkan diri, adanya rajak dan khauf, adanya perbezaan dunia akhirat. Semua sekali kita dah bincangkan minggu lepas. Saya sebut kenapa? Sebab ada yang baru masuk minggu ni. Jadi kalau nak tahu detail, buka rakaman minggu lepas. Kita tak ulang balik. Hari ni kita masuk kepada aktiviti kita. Tugas tuan-tuan adalah untuk cari kumpulan sesat. Cari kumpulan-kumpulan mana saya yang menyeleweng, yang sesat, berserta dengan jenis-jenis kesesatannya. Jangan tuduh orang sesat kalau orang tak sesat. Nak kata seorang tu sesat ke salah ke, kena bawakan sekali kenapa salah. Dan pastikan yang kita kata salah tu betul-betul salah. Jangan tuduh orang. Kenapa? Dia ni sesat. Ustaz, kenapa? Dia buat salah. Salah apa? Dia kata muka saya bengkok. Itu tak ada kaitan. Mesti sesat betul-betul dalam agama. Mana nak gaduh, nak apa, nak cakap salah, orang ni salah, orang ni betul, mesti disertai dengan bukti. Okey. Adakah tuan-tuan dah kumpulkan? Sebutkan kumpulan, tak kumpulan pun, jenis-jenis kesesatan. Segala jenis kesesatan, maksiat ke, syubhat ke, syahwat ke, kesesatan dalam ideologi ke apa saja, kita cari jawapannya surah Fatihah. Okey, saya bagi soalan terus. Saya bagi soalan dulu untuk permulaan, sebelum yang lain bersuara. Dalam surah Fatihah mengandungi penolakan terhadap golongan etis. Okay, etis ni apa? Etis tak percaya Tuhan wujud. Tak percaya kepada Tuhan secara keseluruhan lah. Menolak rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cuba cari surah Fatihah kat mana ayat yang menolak kepada hujah golongan etis. Menafikan golongan etis. Baca ulang-ulang balik. Cari kat mana ayat yang menolak hujah golongan etis. Iaitu yang menafikan Tuhan, menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuasaannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa Prof? Hanya engkau yang aku sembah. Dia ni tak ada sembah, etis ni tak ada sembah apa-apa. Okey, cantik. Mana etis tak sembah apa-apa, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia mengandungi sembahan. Hanya engkau yang aku sembah. Cuma
dia lebih detail sikit. Atheist dia lebih umum benda tu. Hmm. Dia bukan tak nak sembah, dia kata Tuhan pun tak wujud. Dia beza dengan dia beza daripada maksud betul lah tu. Antara ni. Terima kasih Prof. Betul. Okay. Sebahagian daripada ni. Tapi kita nak cari dia punya kesesatan lebih pada tu. Dia kata Tuhan tak wujud. Lebih lagi daripada tak sembah. Apa lagi etis? Okey. Terus cari kejap, saya bagi masa dalam 15 saat. Kalau bagi masa lama-lama tak jadi kelas kita panjang. Alhamdulillahirabbil alamin daripada awal. Okey, cantik Prof. Okey. Kenapa Prof? Rabbil alamin. Rabbil alamin. Alam ni ada Rabbnya. Ada Tuhan yang menciptakan, yang mengatur. Bukan semula jadi. Alam ni ada Rabb. Rabb artinya yang mengaturkan, yang mencipta, yang memerintah, yang memiliki, yang memberi, yang memudaratkan, yang memanfaatkan. Semua tu rububiyah. Sebab itulah kita bincang tentang rububiyah, bincang tentang apa? Bahawa Allah tu aturkan alam. Semua yang ada kat alam ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua dibincang tentang rububiyah. Jadi Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin, antara dalalah yang paling kuat, ayat yang paling jelas menolak kesesatan golongan ateis. Okey, kita dah jumpa jumpa satu. Okey, siapa boleh kemukakan lagi kumpulan sesat yang lain untuk kita bincangkan? Kesesatan yang paling besar ateis, betul disebut. Yeah. Yang kedua, kesesatan yang kedua kuat adalah golongan musyrikin. Okey, musyrikin ni apa masalah dia? Kita kata kalimah tauhid mengandungi dua rukun. Nafi dan isbat. Menafikan semua Tuhan dan hanya mengisbatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ateis dia hanya nafikan, dia tak isbat. Semua Tuhan dia tak nak terima, dia tak ada. Musyrikin pula, masalah dia apa? Dia isbat tapi tak nafi. Tuhan pun disembah, yang lain pun disembah. Semua golongan penyembah berhala, kita tanya dia, you sembah berhala ke? Bukan, itu kita sembah Tuhan Allah lah. Dia nak disembah Allah, tapi disembah bersama dengan Allah yang lain. Itu nama syirik. Anak ayah Nabi, orang-orang Quraisy ramai namanya Abdullah. Orang Arab yang tak nama Nabi Abdullah sejak sebelum Nabi dilahirkan. Tapi pada masa yang sama dia sembah berhala. Ini namanya musyrikin. Mensyirikkan Allah. Jadi orang yang sembah Allah dan sembah yang lain bersama Allah tak dinamakan ibadah, malah dinamakan sebagai musyrik. Orang yang buat syirik. Sebab tu bila mereka datang jumpa Nabi, Allah kata, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Aku tak sembah apa yang kau sembah. Sedangkan mereka mengaku mereka sembah Allah. Tapi Allah kata, aku tak sembah apa yang kau sembah. Artinya Allah SWT tidak mengiktiraf segala ibadah yang disertakan bersamanya sekutu. Itu tak nama sembah Allah. Sembah Allah mesti ikhlas. Hanya Allah yang disembah. Okey, kita cari dalam surah Fatihah. Okey, pertama golongan ateis. Saya pun buat catat. Yang kedua golongan musyrikin. Okey, dua musyrikin. Ya kana abudu. Okey, cantik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Hanya pada kau kami sembah. Hanya pada kau kami meminta pertolongan. Ini menafikan semua Tuhan yang lain. Iaitu sebagai penolakan terhadap golongan musyrikin. Kafir, kita ambil kafir dulu. Kafir ada yang ateis, ada yang musyrik. Yang ketiga ada yang Yahudi, cari Yahudi pula. Dan An-Nasara, Nasrani. Kat mana ayat menolak golongan Yahudi dan tolak golongan Nasrani? Cari ayat Yahudi dulu. Mana yang lain senyap.
Prof dah ke depan dah tu. Ada baru nak minta yang lain tak jawab. Okey, ayat last. Okey, Tuan Haji Anwar. Sebutlah ayat last. Ayat last tu kat mana tu? Kita nak mendengar. Masya Allah, banyak chat kat chat ada jawapan-jawapan. Cantik. Ayat nombor 7. Ayat last, betul. Tapi ayat last tu ada 2 tu. Ayat last tu panjang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang mana satu yang tolak ke Yahudi? Ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Betul. Ghairil maghdub. Ghairil maghdub, bukan golongan yang kamu murkai. Allah sifatkan golongan yang dimurkai adalah golongan yang tahu kebenaran namun dia menentang dengan syahwatnya. Dan orang yang begini, tokoh dalam bab menentang kebenaran dalam keadaan mereka mengetahuinya adalah golongan Yahudi. Termasuk dalam bab dia tahu Nabi. Dia datang ke Madinah nak tolong Nabi, nak bantu Nabi. Tapi kalau dia tak suka, dia pula menafikan, dia pula lawan. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang Allah berikan pada mereka Alkitab, mereka kenal kenal Allah, kenal Nabi SAW sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Okey. Ustaz boleh tanya tak? Ya saya. Boleh bertanya ke? Silakan. Boleh. Saya nama Hafiza. Ya saya. Saya terlibat dengan Rumah Perlindungan Remaja Puteri nama Raudah Sakinah. Jadi tiap-tiap minggu, macam minggu lepas saya jumpa seorang lulusan graduan Usuluddin ya. Yang saya pasti dia tahu kebenaran lah kan. Tapi mungkin oleh sebab keadaan dan sebagainya, akhirnya dia terpedaya dengan seorang yang dia tak kenal pun. Tapi sebab ni lah, Telegram, chatting semua ni, akhirnya keluar dengan orang yang dia tak kenal ni. Dan beberapa kali dan akhirnya mengandung dan masuk dekat Raudah Sakinah ni kan. Jadi dalam keadaan macam ni nak kait lah ya, macam mana kalau saya nak bagi, yalah, satu kita tidak menghukum kan. Tetapi kita berdepan dengan masalah real dalam masyarakat begini kan. Kalau ikut dari sudut kognitif, dia tahulah kan benda tu tak betul. Jadi mungkin komen Ustaz sedikit. Dan kita memang jumpa ni dalam kadar yang kerap lah Ustaz ya. Jadi tu mungkin minta nasihat Ustaz lah. Betul, dalam proses dakwah Nabi ada ta'lim dengan tarbiyah, ada 2. Ta'lim ni sampaikan ilmu. Tarbiyah adalah jadi mentarbiah dirinya untuk tertarbiah dengan apa yang dia tahu. Ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mana yu'allimul kitab, al-kitab ni belajar, tahu. Al-hikmah ialah secara praktikal, untuk praktikkan apa yang dipelajari. Jadi satu perkara yang paling susah untuk dan menjadi satu cabaran kepada orang-orang yang berilmu adalah mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu. Sebagaimana cabaran untuk orang yang suka beramal ni adalah untuk mencari ilmu. Orang yang suka beramal ni dia tak suka orang beritahu dia. Ni betul, ni salah, dia rasa tak selesa. Dia tengah baca zikir semuanya, orang kata tak betul, dia tak selesa. Yang kedua, orang yang tahu ni betul, tahu salah, ni betul salah, Allah uji dia dengan apa? Susah untuk amalkan. Atau yang kedua, dia diuji dengan ujian-ujian yang ditimpa kepada orang lain, iaitu dalam bab syahwat. Bab syahwat ni, bila diuji dengan syahwat, syahwat ni satu perkara yang semua orang tak terlepas daripadanya, takkan terselamat. Cuma jauh ataupun dekat, jauh ataupun sedikit ataupun banyak, Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji hamba-Nya dengan Allah ciptakan kita dengan diberikan segala hidayah dan petunjuk dan ilmu, dan Allah uji kita di dunia ini. Antaranya Allah uji dengan adanya syubhat dan syahwat di atas muka bumi ini. Jadi memang kita sebagai orang berilmu perlukan bertarbiyah. Artinya apa? Tak cukup untuk kita hantarkan anak kita kat sekolah beritahu ni betul dan salah,
namun hendaklah kita sentiasa jadikan dia mengamalkan ilmunya, iaitu dengan memastikan dia sentiasa buat perkara-perkara boleh bentengkan diri dia daripada perkara-perkara yang kita khawatirkan, seperti masalah tadi, masalah zina dan sebagainya. Apakah yang benteng dia? Pertama sekali solat. Solat 5 waktu. Jaga betul-betul semua anak-anak, kita anak dan keluarga kita perlu jaga, bermula dengan jaga solat 5 waktu. Sebab Allah kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi solat ini benteng pertama. Benteng pertama daripada segala perbuatan yang keji dan perbuatan mungkar. Jadi kalau dia jaga solat dengan betul dan dia memang concern dengan solat, insya-Allah nak sampai ke tahap zina, tahap yang agak mustahil. Orang yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam solat untuk pergi kepada suatu maksiat yang sangat besar. Dan mustahil adat je lah. Tidak mustahil secara akal, maksudnya boleh terjadi. Tapi secara adatnya, orang-orang yang jaga solat, Allah akan pelihara dia. Dan yang kedua, selain daripada solat ni salah satu daripada amalan. Dan dalam solat itu termasuk doa dan solat. Yang kedua, jaga hukum muamalat. Artinya kita sebagai mak ayah, kita sebagai guru, kita sebagai pelajar, dan kita sendiri untuk jaga diri kita, jangan bagi kepercayaan kepada nafsu kita. Kata tak apa, okey. Tak apa, semua orang tak boleh keluar dengan tak boleh keluar dengan mahram. Ustaz tak apa, jangan. Ustaz tak apa ke, atau yang belajar usuluddin tak apa ke. No. Syariat Allah dalam bab jaga dan amalkan, semua kena jaga. Termasuk orang-orang yang dipercayai. Ada orang kata tak apa. Okey, nak jaga, nak bawa keluar mana, okey. Nak pergi tempat asrama perempuan ni, semua tak boleh. Budak-budak tak boleh. Tapi ustaz boleh. Ustaz yang dah tua kata. Ustaz yang dah pergi haji banyak kali. Jangan sekali-kali bagi peluang kepada nafsu untuk bekerja. Biasanya, kenapa maksiat berlaku? Allah dah ciptakan diri kita ni ada syahwat, ada nafsu. Dan nafsu secara semula jadinya suka kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia benci kepada apa yang Allah perintahkan. Ini nafsu. Sebab tu Allah perintahkan kita jauhi nafsu. Siapa tak suka pada maksiat? Sebab apa? Nafsu begitu. Dan nafsu tadi dibantu oleh syaitan. Syaitan pula nafsu ada begitu. Tapi ilmu kita halang. Ilmu kata benda ni salah. Nafsu kata best. Seronok benda ni. Akal kata jangan. Benda ni benda yang buruk, datang kebaikan. Jadi perlawanan wujud. Apa yang berlaku? Syaitan yuwaswisu fi sudurin nas. Dah lah. Bukan sampai zina pun, setakat jumpa je, setakat borak je, setakat jumpa je, setakat pegang, setakat sentuh, setakat ni, akhir sekali syaitan bawa masuk ke situ. Jadi jalan menuju ke situ. Sebab itulah kita perlu wujudkan masyarakat yang peka dan cakna terhadap perkara ni. Sama ada kita ni bukan baik, semua orang. Kalau cerita buat ni bukan baik. Semua orang, manusia, semua orang ada nafsu, semua orang ada ketikanya dia mampu kontrol nafsu, kadang-kadang mampu tak mampu kontrol. Sebab itulah mewujudkan suasana yang baik dalam masyarakat ini sangat penting. Kerajaan dan juga mana-mana badan kerajaan, bahagian persiaran siaran radio TV dah bahagian siaran umum sebagainya, jangan wujudkan suasana yang memberi peluang kepada nafsu. Sebab tu Islam mewajibkan perempuan tutup aurat keluar dari rumah. Sebab apa? Bukan nak kata dia ni baik sangat, bukan nak kata orang Islam ni kuat nafsu, tak ada kaitan dengan tuduhan orang lain, tapi tutup jalan sejak daripada awal, daripada memberi peluang kepada syaitan untuk bekerja dan memberi peluang kepada hawa nafsu untuk ada peluang. Nafsu ni memang ada, tapi bila dibuka peluang, ini masalah utama. Zaman sekarang, zaman peluang untuk melakukan maksiat begitu mudah. Peluang dalam semua bab. Dan inilah yang perlu diusahakan. Kalau tak mampu di peringkat atasan,
dia sampai ke bawah, sampai peringkat rumah dan sampai pada peringkat diri sendiri, keluarga. Jadi kalaulah kerja ini tidak dilakukan oleh pihak atasan, kita terpaksa bekerja di peringkat yang lebih bawah. Macam di Saudi ditutup, memang daripada internet ditutup. Tu pun macam lepas juga, terlepas. Biasalah teknologi lawan dengan teknologi. Ada macam-macam. Jadi kerajaan sekat daripada atas. Jadi keadaan begini, walaupun kita tak katakan orang Saudi dia kena sekat, habis dia ni nafsu dia baik. Tak ada nafsu baik. Nafsu tetap jahat sampai bila-bila. Tapi tidak memberi peluang. Dan ini adalah kerja yang sepatut dilakukan oleh semua pihak. Jangan bagi peluang ada lelaki perempuan yang bukan mahram bersekedudukan. Jangan bagi peluang anak-anak kita keluar dengan siapa sahaja yang bukan mahram. Jangan bagi peluang anak kita keluar malam dengan mana-mana lelaki walaupun setakat minum, makan dan sebagainya. Kalau berlaku, kita tegur, kita nasihat dan sebagainya. Ini saja yang mampu kita lakukan. Yang lainnya kita berdoa, serahkan kepada Allah SWT semoga Allah pelihara anak-anak kita dan masyarakat kita daripada perkara-perkara yang keji. Manakala kalau dah berlaku, jangan pula kita mengambil kesalahan dia yang lama untuk kita templak dia, terutamanya bila Allah dah hukum dia dengan perkara begini, dia dah sedia malu dan sedia ni. Cuma kita sentiasa tarbiyah, sentiasa berikan saranan dan sebagainya, itulah yang kita mampu, dan berdoa supaya Allah mudahkan urusannya. Dan terima kasih banyak-banyak pada Dr. Hafizah di atas usaha yang usaha sangat baik. Sebenarnya kerja ni bukan kerja mudah ni. Kerja yang mana tanggung masalah masyarakat. Orang lain punya masalah, dah ada masalah, kita tanggung, uruskan. Dan benda ni bukanlah benda yang mudah. Semoga Allah SWT mudahkan tugas dan kerja doktor dalam perkara ini insyaAllah. Mana ringkasnya dua lah. Sekat pertama, solat, mana benteng dari dalam. Yang kedua, sekat jalan luar. Jangan bagi peluang dalam suasana apa sekalipun diri kita untuk melakukan maksiat. Kita sendiri. Jangan pula kita bagi peluang. Aku hari ni nak pergi tengok disco lah. Tahun daripada dah tua-tua ni. Ya Allah, orang lain dah masuk disco banyak kali. Aku tak pernah tengok disco. Jangan pula pakcik-pakcik dalam ni pergi pula nak merasa nak tengok disco ke, nak tengok konsert ke apa. Tak payah ada. Jangan bagi peluang langsung. Hidup kita sentiasa dengan sentiasa letakkan diri kita dalam bab-bab kebaikan. Dan buat kebaikan sehingga kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Allah sampai kamu meninggal. Maknanya sentiasa ibadah kepada Allah sampai meninggal, itu yang Allah perintahkan, dan jangan bagi peluang langsung untuk buat maksiat. Ada orang menyesal pula, saya ini cerita kelakar sikit. Di Madinah Munawwarah kami berkenalan dengan kawan-kawan daripada berbagai negara. Salah seorang pelajar daripada Switzerland. Dia baru masuk Islam, nama dia Yusuf. Dia cerita-cerita, dia kata aku bertaubat, dia menangis cerita tentang kisah taubat dia. Dia kata semua maksiat dia dah buat. Allah bukakan peluang untuk bertaubat bila dia dah puas dengan perempuan. Dia kata tak tahu apa dah yang dia buat kat dunia ni, dia rasa dunia ni gelap untuk semua sekali. Tapi yang kelakarnya, yang budak-budak yang tak kahwin lagi ni, dia kata untungnya dia ada saja contoh. Kadang-kadang kita nampak maksiat, orang dapat peluang buat maksiat, kita untung dia. Untung dia. Ini satu benda yang wujud kat syaitan letak kat pemikiran kita. Tengok dia dapat buat maksiat, dia dapat ramai perempuan, dia dapat banyak harta kaya raya, dia dapat buat begitu-begitu, kita rasa untung dia. Sebenarnya a'udzubillah. Minta Allah jauhkan kita daripada perkara tersebut. Kita bersyukur dengan nikmat Allah. Wujudkan dalam hati kita macam tu. Jangan pula kita rasa, untungnya dia ni dapat ni, dia dapat tu. Kalau ada macam tu, syaitan akan masuk. Pintu syaitan akan masuk. Kita tak bersyukur dengan hidayah Allah berikan. Malah kita kadang-kadang cemburu dengan ahli maksiat. Ini satu perkara wal'azubillah. Harap Allah jauhkan daripada kita semua. InsyaAllah. Itu saja yang saya dapat respon doktor. Okey, kita balik pada kumpulan sesat yang wujud. Kita dah 10-7 minit. 3 minit je. Kita sambung lagi. Minggu depan kita sambung balik bab ni. Okey, yang ketiga. Yang sesat lain adalah Nasrani. Nasrani apa? Nasrani ni agama yang sesat. Dan dia orang ni taat sangat. Sebab tu kita tengok dalam agama Kristian ni,
Walaupun Yahudi Nasrani sama je. Dia agama yang semua orang tahu. Yahudi Nasrani agama untuk Bani Israel. Bukan agama missionaries. Bukan agama untuk disebarkan missionaries. Tapi kenapa kaum Nasrani dia sibuk kat mana-mana, missionary dia keluar masuk ke hutan-hutan, masuk ke kampung mana untuk bekerja. Itu yang keluar. Yang duduk kat gereja pula sampai tak kahwin. Sanggup tahan nafsu. Buat. Dan Allah dah jadikan begitu. Orang yang sesat, dia rajin beramal. Dan sebab tu bila dia ajarkan, kita ni, minta maaf lah. Kalau dia ajar zikir pelik-pelik, ada yang sampai bergendang, melompat dan semua sekali. Oh, dia seronok. Dia sampai orang tua boleh bangun, boleh berjoget semua sekali. Itu mudah. Nak buat. Tapi kalau zikir yang Nabi ajar, kena baca Quran. Nak baca ni susah. Walaupun baca Quran tak... Sebab apa? Syaitan sentiasa menggalakkan orang beramal bila amalan tu amalan yang sesat atau amalan yang tidak disyariatkan, tapi dia akan menghalang sepenuhnya manusia daripada mendekati perkara-perkara yang disunahkan oleh syariat. Sebab tu kita tak boleh gunakan kita punya rasa. Saya rasa seronok kat sini tak seronok. Seronok tak seronok tu nombor dua. Tak best dah dikit ustaz ni jadi imam kat Qiyamul Lail, dia tak ada macam dia. Ustaz ni best dia ni. Best tak best tu letak ke nombor dua. Tengok dulu yang dilakukan itu diajarkan atau tidak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hati kita seronok dengan apa Nabi ajar, inilah yang kita nak. Betul khusyuk salat ialah khusyuk yang datang dengan ikut sunnah Nabi. Kita betul-betul ikut sunnah Nabi, kita pandang tempat yang diperintahkan, sekali-sekala angkat kepala kerana ada keperluan, tengok depan, dibenarkan setengah keadaan, tapi tunduk di bawah. Kita betul-betul faham bacaan surah Fatihah kita belajar sekarang proses baca surah Fatihah. InsyaAllah kita akan belajar pula tentang lafaz-lafaz dalam bacaan solat. Kita belajar pula kenapa kita berdiri, kita rokok, sujud, hikmah-hikmahnya disebutkan oleh Ibn Taymiyah secara detail. Secara satu persatu, kenapa kita berdiri dulu, kenapa masa berdiri baca Allahu Akbar, kenapa bila rokok kita baca Subhana Rabbiyal Azim, kenapa kita sujud Subhana Rabbiyal A'la. Kita faham semua sekali sehingga kita rasa khusyuk. Khusyuk dengan ikut apa yang Nabi ajar, bila dia datang, ini khusyuk yang dikehendaki. Bukan khusyuk yang dibuat oleh setengah orang sekarang, kat KL ni banyak dah yang nak buat. Ada satu muzik dipasang waktu malam tahajud. Dipanggil terapi muzik. Terapi muzik ke apa nama dia? Yang dipasang kat sebelah, lagu yang ada latar belakang yang orang dengar pun, belum solat pun dah khusyuk dah. Belum solat dah khusyuk. Lagu tu, ada dipasang lagu, ada dipasang semua sekali. Jadi, rentak-rentak yang menjadikan hati tersentuh. Masa itulah dia sujud, dia rasa seronoknya sujud dengan ni. Hakikatnya khusyuk dia bukan khusyuk yang cara yang Nabi ajarkan. Sebab tu Syiah, dia mampu menangis, tapi bukan menangis dengan tempat dan cara Nabi ajar. Tak, dia menangis dengan kisah-kisah yang direka-reka dengan sebab lain. Sebab tu, kita dalam beribadah, bukan kita tengok sahaja menangis, khusyuk atau tak. Kita kena tengok dulu, tepat dengan sunnah Nabi atau tidak, kemudian kita hayati. Khusyuk yang datang selepas kita ikut sunnah Rasulullah SAW, dia adalah khusyuk yang dikehendaki. Okey, balik kepada kumpulan sesat yang keempat, itu golongan An-Nasara, golongan Nasrani. Mereka Allah sifatkan dengan ad-dhalin. Ad-dhalin iaitu golongan-golongan yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ad-dhalin golongan sesat, itu golongan yang buat kerja, yang bekerja, berusaha, beribadah, namun ibadah mereka tanpa petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dengan petunjuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat cara sendiri, ad-dhalin. Dan sifat ad-dhalin yang dikeji ialah dhalin yang menutup pintu untuk ilmu. Ni sangat penting untuk diingatkan. Dia tutup pintu untuk belajar. Maksudnya dia buat salah, orang tegur dia marah. Kita ni hidup kat dunia, takkan kita tak buat salah. Mesti kita buat salah. Manusia. Tapi yang buat salah dan menerima teguran, buat salah dan menuntut ilmu, sentiasa belajar, membutuhkan kesilapan, ini tidak dikeji. Mereka yang buat salah dan sentiasa membetulkan, mereka dinamakan sebagai orang yang bermujahadah.
Mana kita baca Quran, salah, dibetulkan. Baca lagi, salah, ada salah, dibetulkan. Tak dinamakan mereka ni orang yang buat kesalahan. Tak, mereka bermujahadah. Solat tak khusyuk, solat lagi. Tak khusyuk, solat lagi. Ini bermujahadah. Dalam semua bab perlu pada mujahadah. Jadi Islam tidak melihat kepada orang tu salah tak salah saja. Islam melihat sejauh mana usaha dia untuk taat kepada Allah Subhanahu Taala, untuk betulkan kesalahan dia. Jadi hidup kita ni Allah ciptakan nafsu kita ada banyak kehendak. Nak macam-macam. Tapi Allah tugaskan kita didik nafsu kita sampai jadi nafsul mutmainnah pada akhirnya. Artinya redha dengan segala ketetapan Allah, qada-qadar Allah, redha segala hukum hakam Allah, semua yang Allah perintahkan dia suka, semua yang Allah larang dia pun benci, sampai penghujungnya kalau nafsu kita mati dalam keadaan apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Redha Allah sebagai Tuhan, redha sunnah Nabi sebagai ikutan, dan redha Islam sebagai agama dia. Bila betul-betul redha hati dia, bukan dia cakap, tapi hati dia betul-betul redha, arti dia tenang dan rasa seronok dengan perintah Allah. Inilah dia nafsul mutmainnah yang memang Allah sejak pada meninggal lagi Allah kata irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Namun golongan sesat dia beramal, bukan tak amal. Sebab tu golongan sesat ni golongan beramal. Tangkaplah ajaran sesat, ajaran yang berzikir ke, ajaran yang pergi mana ke, yang pergi berjuang mana ke, mereka ni golongan yang bekerja tapi bukan dengan petunjuk Allah. Sesat. Dan tokoh utama bab ni adalah golongan Nasara. Sebab tu Allah nama Al-Dhalin. Berbeza pada dhal yang diartikan orang yang mencari ilmu. Allah kata wa wajadaka dhallan fahada. Allah dapati kamu dhal, itu orang yang kamu mencari. Dhal arti kata kamu mencari-cari. Salah juga. Nabi SAW masa sebelum jahiliah mana tahu kebenaran, mana tahu yang mana betul salah. Nabi pun tak tahu yang mana agama yang betul sebelum dia berikan wahyu. Tapi Nabi mencari dan mengkaji orang-orang begini. Allah kata walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bekerja bersungguh-sungguh cari jalan kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi dhal yang sesat ya dhal, orang yang sesat yang tutup pintu. Sebab tu semua orang yang baik dalam agama, orang yang betul ikhlas dalam agama dia, penghujung dia akan jumpa Islam. Penghujung akan jumpa Islam. Ramai di kalangan pendeta-pendeta yang masuk Islam dalam berawahah, ramai di kalangan padri-padri masuk Islam kerana dia ikhlas dengan agama dia. Siapa sahaja yang ikhlas untuk cari jalan Allah, sama ada dia asal Islam atau dia asal daripada lahir bukan Islam, Allah akan bagi petunjuk jalan dia kalau dia ikhlas dalam mencari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Siapa sahaja yang leka, yang lalai, yang tak peduli dengan agama, sama ada asalnya agama kufur, lahir dari keluarga kafir, ataupun asal Islam, leka, hujungnya dia orang yang leka. Sama juga. Sebab tu Allah lihat pada akhir penghidupan, Allah bukan lihat pada awal kelahiran. Awal kelahiran kita lah yang pertama sekali masuk syurga. Dan Allah tengok pada akhir kehidupan kita. Semoga Allah SWT tutup hidup kita dengan husnul khatimah. InsyaAllah kita sambung pada kelas minggu depan. Kita kumpulkan lagi tugas. Tuan-tuan masih lagi perlu ada kerja rumah. Kerja rumah kita, homework kita. Kumpul kumpulan sesat. Tengok jenis sesat apa, cari kat surah Fatihah. Sekarang ni kita baru cerita bab agama. Golongan etis, golongan musyrikin, golongan Yahudi, golongan Nasrani. Habis dah. Orang kafir ni je bahagiannya. Allah kata lam yakun alladziina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Kafir ni ahli kitab musyrikin. Ahli kitab Yahudi, Nasrani. Okay? Yang mulhidin, Allah macam tak wujud tapi Allah sebut dalam ayat yang lain. Dah habis dah orang kafir. Minggu depan kita cari pula yang sesat-sesat dalam Islam ni. Dalam masih lagi orang Islam tapi sesat dalam bab-bab tertentu. Artinya kita tak hukumkan dia neraka. Kita tak hukum dia orang kafir, hukum neraka. Jelas. Tapi kalau orang yang sesat Islam, maksudnya dia tersesat dalam bab-bab tertentu. Kalau Allah ampunkan, selamatlah. Kalau Allah tak ampunkan, dia akan diazab oleh Allah SWT dengan kadar kesilapan dan kesalahan yang berlaku pada dia. InsyaAllah minggu depan, kita tengok pula kesilapan dan penyelewengan yang wujud di dunia ini dalam kalangan umat Islam
jenis-jenisnya dan kita cari dalam surah Fatihah. InsyaAllah sampai sini saja insyaAllah. Kita buka pada soalan lagi kalau ada soalan last. Ada soalan? Kalau tak ada. Ustaz, Silakan. Tanya Mak Ismail. Ustaz, ni saya nak just penjelasan jalakan. Bermakna tadi yang kumpulan apa? Nasrani. Nasrani ya. Nasrani tu bermakna dia orang ada memang tak belajar, tak ada ilmu lah. Dia bab Ada kesesatan satu- dia orang yang sesat, dia belajar. Tapi part sesat dia tak nak betulkan. Tapi macam mana dengan orang yang ada ilmu tapi dia menyesatkan. Dia macam seolah-olah bertentangan dengan ni. Katalah contohnya lah. Dia macam Katalah- Yahudi. Lebih kurang macam tu. Tu Betul. sesat juga kan. Kau macam mana tu? Macam penjelasan sikit. Okey. Dalam bab ni cantik-cantik. InsyaAllah saya sebenarnya kita kan baru sekarang isti'azah. Minggu depan kita baca bismillah. Yang tu last sekali. Tapi kita betulkan. Semua golongan al-maghdubi alaihim adalah golongan ad-dallin. Semua ad-dallin adalah maghdubi alaihim. Semua yang sesat ialah yang Allah murka. Semua yang Allah murka adalah sesat. Penghujungnya. Tapi Allah sebutkan dengan apa? Dengan sifat utama dia. Sifat utama. Sama macam semua Yahudi adalah musyrikin. Yahudi semua kata Uzair anak Allah, Isa anak Allah, musyrikin juga mereka. Tapi ada sifat utama yang ada pada mereka yang Allah nak highlightkan. Sebab tu golongan Nasara ada sifat dia ni sesat. Nasrani sesat ni sebab apa? Sebab dia disyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata Tuhan ni tiga oknum. 3-1. Mana tiga dalam satu. Jadi konsep kesesatan yang ada pada dia tutup rapat. Jangan bincang. Ini adalah dogma. Terima saja. Bab lain Masya Allah. Bab lain dibincang tentang kasih sayang cerita ni. Dia pun ada profesor dia ada dan semua. Bincang bab lain. Tapi bab sesat dia tutup. Tak boleh cerita kat sini. Dan dia sesat kat situlah. Tempat yang dia tutup dan dia terima, sebetulnya syarat untuk pergi mana-mana saja, gereja sekalipun, jangan cerita pasal Trinity. Sedangkan itu adalah asas agama dia. Dan itulah dikritik oleh seluruh dunia akademik dan juga dunia agama kepada agama Kristian. Tapi itu yang ditutup perbincangan. Tak nak bincang dan mereka kata kami terima. Sebab tu kalau nak kata terima, mesti kita pastikan sumbernya. Islam pun ada macam tu. Islam kata alladzina yu'minuna bil ghaib. Tapi bila kita pastikan yang tu betul-betul Nabi beritahu, Allah beritahu. Sebab tu perbincangannya nak kata Tuhan ni dari mana? Dari kita Masa dah cukup dah teruk dia dah. suci ke atau dari Paulus? Dari Paulus menutup bincang. Okey, jelas insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, boleh. Okey. Jadi Ya, golongan yang menyesatkan orang, dia ni sifat pertama. Sifat golongan al-maghdubi alaihim. Yahudi dah sesat, dia sesat kat orang. Dia yang Paulus ni dia bagi ubah kitab Injil. Kitab Taurat yang ada pada dia sekalipun, dia baca separuh, tutup separuh tangan. Dan dia buka kitab. Cuba tengok kitab ni. Buka. Dia tunjuk kitab. Mana dia tutup separuh. Cuba kau baca. Di mana dia tipu terang-terangan. Malah kalau dia buat perkara syirik pun, dia katakan neraka, dia kata neraka pun cuma 40 hari je. Kami tak diazab kecuali kejap je. Jadi dia orang ni taklah sama seperti Yahudi ni macam orang yang alim yang menyesatkan orang. Dia tahu akan Allah balas sebagainya. Tak apalah Allah ni tak apa ni. Kita tahu ni, mana tahu aku boleh taubat lagi. Dia kata cukuplah. Ada seorang kata cukuplah Allah bagi masa aku 1 hari. 1 jam je sebelum aku mati aku nak buat baik. Allah ampunkan. Inilah perangai jahat. Tidak takut kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insyaAllah kita sampai sini saja. 10:23, minta maaf banyak-banyak.
kita ni. InsyaAllah minggu depan kita topik kita masih sama. Kita sambung basmalah. Kita basmalah dengan alhamdulillah ke, kalau sebab tak basmalah saja. Basmalah, kemudian kita ikuti dengan aktiviti tadabbur, iaitu tadabbur cari kesesatan yang ada di kalangan umat Islam, jenis-jenisnya, kemudian kita mencari jawapannya ataupun penolakannya dalam surah Al-Fatihah. Okay, sampai sini saja. Semoga Allah SWT meredai usaha kita dalam tuntut ilmu ini. Semoga majlis kita menjadi salah satu majlis yang mendekatkan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama wa jazakum khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Sama-sama.